Tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. Lembah Kelang 91.5 FM. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب
Tuhanku, balaslah cintaku dengan syafaatmu di hari susahku. Aku sang perindu berharap cintamu, Nabi Muhammadku. Sallallahu alaika Allah, Nabi Muhammadku. Sallallahu alaika Allah. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Haji Muhammad Hassan bin Panglima Mat Munas yang lebih dikenali sebagai Tok Janggut kerana memelihara janggut sampai ke paras dada adalah seorang pahlawan Melayu yang terkenal di Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di Mekah dan merupakan tokoh agama Islam yang mendapat banyak sokongan masyarakat pada ketika itu. Dilahirkan sekitar tahun 1853, Tok Janggut mula menonjolkan penentangan terhadap penjajah British apabila penjajah itu mula mengenakan pelbagai cukai terhadap rakyat Kelantan. Dalam satu pertempuran pada 25 Mei 1915, Tok Janggut dibunuh. Mayat Tok Janggut dibawa ke Kota Baru dalam kereta lembu yang menelan masa sehari. Mayat beliau kemudiannya digantung beberapa hari di depan istana di Padang Bank atau Padang Merdeka, tujuan peringatan kepada rakyat agar tidak bangkit menentang penjajah. Mayat beliau akhirnya disemadikan di Pasir Pekan, Kota Baru, Kelantan. Tok Janggut telah mengorbankan nyawanya demi mempertahankan tanah air tercinta dari penjajah. Moga-moga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Lub dan Tian di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Kita dalam negara kita mesti bantu dalam penjagaan mental ini. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan, please, dengan izin, be a good listener. Jadilah seorang pendengar yang baik. Dengar lagu-lagu terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan berlengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi DKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran menerusi rancangan Khabar Orang Muda bersama dengan orang muda. Wajahnya memang nampak muda walaupun usianya 20 tahun. Dan saya memang ulang 2 kali lah sebab apa memang begitu. Saya dah awal-awal nampak macam budak sekolah ke ni datang ke konti kan? Bukan. Masya Allah. Jadi apa pun kita bersama dengan saudara Ali untuk perkongsian kita pada hari ini. Membesar dalam satu keluarga yang sangat simple sebenarnya. Tapi ini Masya Allah dalam didikan yang sangat baik. Sehingga melahirkan Ali apa yang Ali ada hari ini. Tadi kita cerita sedikit lah kan tentang latar belakang Ali. Belajar homeschooling.
diajar, dididik oleh ibunya sendiri di rumah dan sebagainya, ada fleksibel masa. Tapi tak semua orang boleh buat begitu ya. Kalau kita dengar tadi apa yang Ali cerita tu, rasa macam semua orang tiba-tiba kan Ali kan, semua ibu-ibu kat rumah, saya nak ajar anak sendirilah. Tak semua orang mampu untuk lakukan tersebut. Jadi tahniah kepada ibu, kepada Ali. Kat sini ada kakak dia Nisa. Nisa kan Anis kan. Anis pun ada bersama yang kita juga. Jadinya nanti ada cerita menarik juga. Kalau boleh cerita sikit lah. Sebab tadi off air kita cerita bukan sekadar Ali. Ali sekarang dah belajar dekat UIAM. Dan bukan Ali seorang. Dia empat sekali masuk dalam UIA dalam tempoh masa yang lebih kurang sama. Sebab apa sebenarnya Ali? Antaranya yang berkaitan kakak saya pun kurang pastilah apa sebab mereka terima, tapi mereka mohon UIA. Tapi saya pasti lebih kurang lah. Dan untuk saya pun, saya memang masa saya nak masuk dulu tu, saya memang dari awal-awal pilih UIA. Dan cuba juga untuk masuk UIA sebab saya mahukan saya tahu dalam UIA punya apa tu panggil falsafah pendidikan UIA sangat mementingkan pembangunan holistik dan persekitaran yang baik dari segi pergaulan antara, bukan sahaja pergaulan yang biasa orang sebut pergaulan lelaki perempuan lah, tetapi juga pergaulan antara kawan-kawan. Maknanya kita biar akhlak kita baik, adab kita jaga. Jadi saya suka sangat cara mereka jalankan tu lah. Sebab itu pun apa yang saya diajar dari kecil. Seperti saya kata tadi, mak saya memang very strict dari saya kecil. Jadi macam walaupun selalu macam nampak macam dimanjakan sebab belajar dengan mak kan, tetapi memang kalau dulu tu banyaklah selalu kena marah kalau tak buat kerja atau tak belajar ke apa. Sampai kan maknanya after benda tu pun kadang-kadang tak jadi. Bila dah dekat nak SPM tu, my mum sampaikan macam kata kalau tak belajar, I will not stop you anymore. Means, ibu dah takkan halangkan. Tapi result dapat, that will no longer be mana ibu tak bukan salah ibu lah. Maksudnya kalau tak rajin sekarang, nanti hadaplah dengan consequences daripada apa yang anda lakukan. Jadi kakak-kakak semua tu ada cerita juga kan, sebab sebelum mereka masuk UIA, mereka pun ada homeschooling juga kan? Ya, betul. Jadi macam mana mereka boleh masuk dalam masa yang lebih kurang sama lah maksudnya? Asalnya masa dulu arwah ayah hidup, arwah ayah kan saya sebut tadi kerja dengan buat kerja-kerja dakwah. So memang kami semua seluruh adik-adik selalu ikut ayah buat kerja-kerja tu. Dan bila kakak pun dah sampai ke umur, kakak yang sulung dah sampai ke umur sepatutnya ambil SPM, terus dia tolong ayah bekerja lah. Dan selepas tu kakak separuh yang kakak sulung tu dah sepatut bersama belajar. Tetapi arwah atuk dan nenek datang ke rumah kami, duduk bersama kami. Jadi kakak kata kakak nak jagalah atuk dan nenek sampai ke hujung hayat, sebab kita tahu mereka dah tua kan. Jadi memang nak kena ada orang betul jaga. Kalau nak boleh saja, kami masa tu kami berupaya je untuk nak upah pembantu kan. Tetapi kakak kata kalau pembantu dia akan berjaga. Berbeza dengan tu sebab nak duit. Membanding kita berjaga kasih sayang. Betul. Jadi kakak sanggup tak belajar stop belajar lah kiranya untuk nak jaga atuk nenek sampai nenek meninggal pada tahun 2016 kalau tak silap, dan atuk pada 2017 ke 15 dan 16 macam tu lah lebih kurang. Maksud arwah ayah pun sempat menjaga lah kiranya kan. Lepas tu kemudian tu walaupun dah ada time masa tu, tapi sibuk arwah ayah sibuk sikit. Tapi lepas ayah meninggal baru kami semua decided untuk sambung belajar. Cumanya masa tu saya berumur 15 tahun, so saya tak ambil SPM lagi lah. Tapi kakak 3 orang semua dah sampai ke umur ambil SPM. Jadi semua ambil SPM serentak 3 beradik. Masya Allah. Jadi lepas ambil SPM sebagai calon persendirian, cuba untuk masuk itulah perayu. So kakak sulung dapat masuk ambil E-level dan alhamdulillah dapat straight A.
Masa SPM tu? A-level. A-level tu? SPM pun kakak dapat straight A juga, Alhamdulillah. Subhanallah. Ini berkat. Ini berkat. Berkat hidup. Betul. Berkat hidup. Dapat kakak yang sulung dapat straight A dalam A-level, dia dapat straight A dan anugerah best student seluruh Malaysia dalam English as first language. Masya Allah. Satu-satunya orang Islam yang terima, orang Melayu Islam yang terima anugerah best student dalam tahun tu. Nama kakak? Aiman Amani Ismail Karim. Okey. Kemudian kakak kedua? Kakak kedua Aisyah Adina. Dia dapat dia ambil, lepas dia ambil SPM, dia bersama Kak Anisah ambil STPM. Dan lepas STPM Kak Aiman ambil A-level, lepas tu masuk UIA 2021. Dan STPM ni 2 tahun. So Kak Aisyah dan Kak Nisa masuk lambat sikit lah. Saya lepas SPM yang 2020 tu, yang ambil awal 2021, saya masuk asasi UIA pada akhir tahun 2021. Ya, maknanya kemudian berkumpul lah 4 orang adik-beradik ni sekali lagi. Dulu di rumah, sekarang di UIA sebagai second home lah kiranya. Masya Allah. Tahniah. Cuma kita kembali lah tadi kan, bila sebut tentang ni, saya bila lihat bagaimana latar belakang kehidupan bila dibesarkan oleh ibu ayah dengan cara yang agak berbeza daripada orang lain, saya rasa agak berbeza jugalah kan. Jadinya banyak manfaat nampaknya Ali dan juga adik-beradik dapat perolehi daripada apa yang diaturkan, dirancangkan oleh kedua ibu bapa. Ali nak tahu jugalah bagaimana sebenarnya kata pendidikan itu dapat membentuk diri Ali. Sebab Ali, macam kalau Ali, adik-beradik yang lain pun saya nampak macam ada cara fikir yang baik. Maksudnya tahu ada tanggungjawab, ada rasa prihatin, ada rasa tahu apa yang lebih utama dalam kehidupan kan. Macam belajar memang utama, tapi dalam masa yang sama ada benda yang lebih utama. Dan tahu prioriti tu dalam kehidupan. Jadi macam mana Ali sendiri rasa kehidupan Ali tu membantu Ali membentuk sasiah dan juga cara fikir yang begitu? Saya rasa antaranya dalam keluarga saya memang arwah ayah dulu pun dan mak saya sangat menggalakkan kami untuk berfikir secara terbuka. Itu antara yang paling utama lah. Maksudnya kalau nak apa-apa cakap ke macam mana? Nak apa-apa, nombor satu, itu satu juga. Maksudnya kami tak ada rasa ibu bapa tu sebagai satu yang terlalu janggal atau terlalu rigid. Jadi kami nak apa-apa bercakap. Kalau bagi ke tak bagi tu, itu kedua lah. Tapi cakap tak perlu rasa takut nak cakap. Jadi satu, the sense of transparency dalam keluarga. Dan nombor dua, kami pun apa-apa kami macam mereka tidak begitu mengekang pemikiran kami dan hanya menggariskan apa yang betul dan apa yang salah. Bagusnya. Jadi bila tak ada, kami kena okay, you have to think this way, kamu kena berfikir macam ni sahaja. Kami dapat lebih banyak bebas berfikir dan bebas through idea. Jadi macam saya pun bila saya menulis, saya menulis sendiri dan ibu dulu hanya akan edit saja. Ibu tolong edit. Tolong edit tadi. Maknanya sebelum sampai ke editor tulisan, ibu dah edit dulu. Jadi macam saringan pertama. Tengok kadang-kadang sebab saya ni kalau saya tulis raw saya sendiri kadang-kadang agak menjala sikit lah. Sebab idea banyak. So kita macam nak sumbat banyak. Jadi ibu akan tengok okay, ini boleh baikikan, ataupun kadang-kadang saya pun akan tengok okey, tapi ini saya memang nak letak macam ni, nak yang macam ni juga. Jadi di situ akan ada perbincangan. So ibu pun akan berkembang lagi kan. So jadi di situ walaupun ibu akan meletakkan certain garisan, tetapi saya tidaklah menghalang secara total. Saya masih boleh buat apa saya nak. Ada kebebasan. Ada kebebasannya. Dia ada kebebasan tapi bukannya terhad lah, tapi ada garisan. Ada garisan. Kebebasan tapi ada garisan. Masya Allah. Dan Ali juga ada menulis buku kan? Ya. Buku tentang apa tu Ali? Tajuk buku Daripada Remaja Kepada Remaja. Alhamdulillah baru terbit awal tahun ni lah. Buku ni sebenarnya bekas timbalan rektor UIA juga, arwah Cikgu Prof Siddiq Baba. Dia tolong sponsorkan lah buku ni sebab lepas ayah meninggal, dia banyak membantu saya, keluarga saya dan membantu diri saya juga untuk antara yang dia kata untuk nak menggilapkan talent saya untuk menulis dan pemahaman saya terhadap modal insan ni lah, pembangunan modal insan. So buku tu berceritakan tentang pembangunan diri remaja
dari usia muda sampai ke dewasa yang secara holistik. Maknanya kita biar semua aspek kehidupan tu terangkum, terutamanya yang orang selalu tertinggal ialah aspek kerohanian. Jadi sangat sesuai sebenarnya dengan sekarang ni kita biasa dengan konsep Malaysia Madani kan. Jadi inilah sebenarnya yang saya pun dah tulis di utusan sejak 2019 dulu tentang pembangunan diri secara holistik, secara menyeluruh. Ali, dalam pandangan Ali sendiri lah kan, sebagai seorang anak, seorang manusia lah, sebagai seorang manusia yang kita memang akan dewasa juga satu masa nanti, apa elemen paling penting dalam, kalau kita nak letakkan hierarki lah, dalam kita nak membentuk diri dalam, yalah, pendidikan tu maknanya ilmu lah dalam diri kita kan, apa hierarki paling penting sehingga yang seterusnya? Saya rasa yang paling penting ialah agama lah, dan kepercayaan in general, sebab ramai dalam kalangan remaja-remaja di semua ni, mereka selalu menghadapi, memang kita semua manusia semua akan menghadapi tinggi turun naiknya kehidupan kan. Jadi bila mereka menghadapi satu masalah, memang kadang ramai yang agak putus asa lah, sebab sukar sangat putus. Dan saya sendiri mengalami hal itu beberapa kali selepas arwah ayah meninggal, dan selepas tu pun banyak saya menghadapi banyak masalah dalam kehidupan juga. Saya pernah jatuh sakit selama sebulan, tak dapat bangun dari katil. Jadi memang kadang-kadang kita rasa macam dah tak ada harapan dah. Tetapi kepercayaan bahawa segala yang berlaku tu adalah Allah akan bagi apa-apa yang Allah bagi pada kita, semuanya kita boleh hadapi. Itu yang boleh meletakkan, kekalkan saya di landasan lagi. Dan saya rasa sebab tu penting kita mempunyai kepercayaan yang betul. Aspek spiritual kita tu. Dan seterusnya yang penting satu lagi ialah ibu bapa lah, keibubapaan. Maksudnya kita kena hormati ibu bapa, selalu ingat mereka. Kita kena ingat mereka telah melalui asam garam kehidupan lebih awal dari kita. Dan tujuan mereka hanyalah untuk membantu kita biar kita dapat berjaya dalam kehidupan. Mereka nak nampak kita berjaya, mereka nak nampak kita capai ke tahap lebih tinggi dari mereka. Jadi dengarlah apa mereka cakap, dan kalau kita rasa apa-apa kita tak setuju pun, janganlah kita marah. Janganlah kita memerontak. Anak muda kan. Biar maknanya kalau kita tak setuju apa-apa, biar kita berbincang secara sihat, maknanya. Kan matang lah. Tolonglah matang macam tu kan. Macam saya pun, ini bukan sahaja di rumah maknanya, tetapi juga sebagai contoh di universiti. Bila saya masuk universiti, memang yalah macam-macam juga masalah yang kita hadapi. Saya pun sebagai anak yatim, sesetengah sistem sokongan pada asnaf ada kekurangan, dan saya faham sebab universiti bahagian administration mereka tak tahu apa yang pelajar rasa. Tetapi bukan bermakna pelajar patut memberontak, patut berguling di tengah jalan. Kita, apa yang saya buat dari asasi dulu sampai ke sekarang ni, saya akan berjumpa dengan pegawai-pegawai mereka dan berbincang secara cara tenang, bagi tahu ini komunikasi skill yang memang dah dia latih daripada dulu ni kan. Ni keluarkan baik semua dah ni kan kiranya. Jadi saya pasti kalau yang mana yang menghadapi masalah untuk communicate pun, kalau kita pergi dengan tidak marah, kita hanya mengatakan okey, ni ada problem yang saya menghadapi. Mereka takkan marah kita. Mungkin adalah kalau ada 1-2 pegawai yang mungkin kurang tu, tapi kita boleh cari cara. Kita kena bersabar dan jangan terlalu terhegeh-hegeh nak melakukan perubahan yang akhirnya kita bukan berbuat apa pun. Betulnya konsep tu. Kalaulah semua orang ada pemikiran begitu, aman dunia. Ali, Allah aman. Tapi alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat menarik sebenarnya Ali bila sebut tentang ni. Dan Ali baru-baru ni juga keluarkan artikel di utusan kan. Jadi sebut tentang apa tu Ali? Yang baru ni Sabtu lepas saya baru keluarkan tentang kemanusiaan, iaitu pentingnya sifat kemanusiaan dalam diri kita. Dan ini berkaitan juga dengan apa yang kita cerita hari ni sebenarnya, sebab kemanusiaan ni kita biasa tengok lebih kurang yang biasa orang tengok lebih ke arah kebajikan kan, misi kemanusiaan, tempat banjir apa semua. Tetapi sebenarnya kemanusiaan itu kita perlu go to the kata dasar manusia.
manusia tidaknya seorang manusia tu, itu sebenarnya kemanusiaan. Jadi kita betul-betul manusia ke ni? Yang budak manusia ni. Kita nak lebih pada fokus pada sifat manusianya seorang manusia. Jadi apa itu manusia? Mesti ada rasa belas kasihan. Itu saya rasa satu ciri yang ramai dalam kalangan kita, terutamanya dalam alaf di mana kita lebih pentingkan aspek apa tu panggil material. Kita sering tidak melihat aspek belas kasihan ataupun spiritual dan sebagainya. Walhal benda itulah merupakan satu elemen penting dalam manusia. Asas tu. Ya, betul. Kalau sebagai contoh kepercayaan, orang yang tidak beragama pun mereka akan percaya kepada satu benda. Mereka akan percaya pada manusia lain untuk bantu. Ya. Dan dia akan ambil elemen apa? Dia akan ada elemen. Ya, kena ada elemen itu. Jadi terutamanya bagi orang beragama, kita beragama Islam, kita selain daripada percaya pada Allah, kita percaya juga tentang orang lain, dan di situ akan bina satu elemen belas kasihan. Dan jika kita betul-betul binakan hal tersebut, barulah kita akan dapat membangun satu generasi yang bagus. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kita selalu nak target kepada, sebagai contoh, kita nak mencapai kejayaan teknologi, nak mencapai kejayaan sains. Kita akan suruh anak-anak ataupun kita sendiri nak bergegas belajar subjek-subjek sains. Yang ni artikel saya minggu sebelum tu pula, tentang kalau pelajar-pelajar yang dapat markah elok, selalunya dia akan disuruh belajar sains. Walhal sains bukan segalanya. Ramai juga yang sebut tentang agama, kita kena sains dan agama. Tetapi sains dan agama pun itu bukan semua. Takkan kita dua subjek tu saja dan subjek-subjek sastra dan sebagainya kita tinggal pada mereka yang adakah tak penting. Jadi kita perlu cover semua bahagian. Jadi bila kita nak kejar kepada kemajuan tu, jangan kita terlalu fokus pada yang material saja. Kita perlu tengok di mana kita sesuai di mana. Itu bagi saya lah yang kena belajar tahu letak duduk kita kat mana sebenarnya. Dan kalau kita hanya mengejar pada kejayaan seperti sains semua tu, kita betul kita akan dapat kejayaan tu, tetapi berapa lamakah dia boleh bertahan? Akan bertahan. Sebab kita generasi kita dah berjaya dalam aliran sains. Tetapi generasi seterusnya, kalau kita tak tanamkan sikap tu dalam anak-anak, anak-anak kita akan tengok, oh, ini kemajuan yang ibu bapa dah dapat, dan mereka tak macam tak menghargainya. Kalau mereka menghargai pun, mereka tak tahu apa yang peranan mereka, apa yang mereka patut buat. Jadi akhirnya apa yang kita dah bina akan rosak saja. Macam nak sustain. Itu yang ironinya, sebab kita selalu sebut tentang sustainable development, tetapi even the sustainable development goal atau matlamat pembangunan mampan tu sebenarnya tidak sustainable kalau tanpa aspek kerohanian. Ini sebenarnya apa yang Rektor UIA sebut juga dalam program orientasi baru ni, tentang bagaimana kita perlukan benda ni biar boleh sustain sebetul-betulnya dengan elemen kemanusiaan. Ya, manusia ni kalau hanya raganya yang bergerak, tak ada jiwa, dia tak jadi manusia. Dia macam mana nak membangunkan sebuah negara kan? Penting sangat rohani tu. Dan ya, Masya Allah, kita dah jauh juga ni, tapi banyak sebenarnya. Semakin lama semakin menarik, sebab kita dah sampai juga tahap macam bagaimana kita nak meraihkan perasaan orang kan. Orang gembira kita kena gembira, orang sedih kita kena sedih. Kadang-kadang orang tak tahu, ada orang yang tak pandai nak meraihkan perasaan-perasaan tersebut, yang menjadikan mereka kurang kemanusiaannya. Kita berhujung-hujung juga ni, Ali. Allah bermasa kan bergerak laju sangat, tapi ironi jugalah kan. Kadang-kadang kita ni ironi, rasa masa cepat berlalu, tapi kita tak menggunakan sepenuh sebaiknya. Itu pun satu benda-benda yang kita kena fikirkan. Sampai hujung ni sedikitlah pesan-pesan nasihat Ali juga kepada rakan-rakan yang sebaya Ali, mungkin yang kawan-kawan kita lah, untuk sama-sama kita nak jadi insan yang betul-betul memberi manfaat kepada umat yang lain. Silakan. Saya rasa antara yang paling penting sekarang ni, disebabkan globalisasi dan bagaimana peredaran dunia sekarang, antara elemen yang sering dilupakan ialah keluarga lah. Jadi biarlah kita rapat dengan keluarga, biarlah kita hormati ibu bapa. Bagi orang mereka yang tiada ahli keluarga, macam saya pun tiada ayah saya dah meninggal,
kita ingatlah untuk doa pada mereka. Betul. Kerana apabila kita doa kepada ibu bapa kita tu, Allah akan bagi ganjaran pada kita semula. Jadi bila kita ingat pada ibu bapa, jadi kita doa pada ibu bapa kita, doa untuk ibu bapa kita, insya-Allah kita in the first place kita akan rasa lagi tenang, kita akan mengingati mereka, dan kita mesti strive untuk menjadi insan seperti mereka. Dan seterusnya yang penting lagi ialah elemen kesabaran lah. Seperti saya kata, kita selalu tak sabar. Apa-apa berlaku, kita macam nak kejar nak cepat kan. Jadi kita mesti sabar. Apa yang ujian yang timpa kita, kita segalanya mesti kita boleh melalui. Dan seperti apa yang saya selalu dipesan dari dulu pun, jika kita ditimpa ujian yang sangat besar, maksudnya ia sedang menjadikan kita lagi hebat daripada teruknya ujian tu. Ya. Kan kita dia nak membesarkan kita lagi. Nak membesarkan kita kita nak naikkan darjat kita. Itulah. Masya-Allah. Sebab itulah ada pintu khusus untuk orang yang sabar, pintu syurga untuk orang yang sabar, sebab susah. Sebab susah tapi kena bina kan. Tapi masya-Allah, terima kasih banyak Ali. Hari ini banyak Kak Yati belajar, rakan-rakan pendengar kita belajar bagaimana nak menjadi manusia yang boleh pandai berfikir dengan baik. Itulah kata air mukanya saja muda, tapinya dia punya pengalaman, dia punya apa yang ada dah tua dah sebenarnya hari ini. Tapi masya-Allah, terima kasih banyak Ali untuk perkongsian pada kali ini. Balik nanti kita salam kat mak kan, insya-Allah. Sampai bertemu lagi dalam masa insya-Allah. Semoga terus maju jaya Ali. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Salatum minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhai babana ya kiram. Wa man dikrum unsuna fi salam wa nurun lana baina hadzal anam. Sakuntum fadi wa rabbul ibad wa antum marami wa aqsa nuran. Aqsa nuran alfa salam.
tentang Ali ni orang muda tapi ni nak cerita tentang pendidikan. Cikgu ke? Bukan cikgu. Tapi ni insya-Allah kita akan tahu kenapa kita nak cerita tentang pendidikan. Sebenarnya baik untuk anak-anak muda, untuk sama-sama kita membangun jati diri kita sebagai anak muda yang kata orang tu berlatar belakangkan agama Islam, kita orang Melayu dan sebagainya, untuk kita sama-sama nak membangun dan membesar. Cuma sedikitlah kita nak kenal terlebih dahulu sebelum kita nak cerita tentang pendidikan tu kan. Ali, nama penuh Ahmad Ali Karim. Berapa orang adik-beradik Ali? 4 orang adik-beradik. 4 orang. Ibu ayah masih ada? Ayah meninggal 5 tahun lepas. Mak masih ada. Mak masih ada. Nama ibu? Asmahan binti Ahmad. Asmahan binti Ahmad. Dan menarik sebenarnya sebab Ali bersekolah homeschooling. Maknanya sekolah kat rumah. Sekolah kat rumah. Seronoknya, ya Allah. Tak pernah terbayang macam mana keadaannya. Tapi usaha ibu bersama dengan ayah sebenarnya kan. Saya percaya itu idea daripada arwah ayah dan juga ibu Ali. Cuma kalau boleh ceritakan sedikit lah Ali. Sebab jarang-jarang kami semulah pendengar IKIM ni berpeluang untuk tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak yang homeschooling. Apa perasaan Ali bila homeschooling? Sebab rakan-rakan yang lain semua bersekolah, pagi-pagi semua bangun tidur, semua pergi sekolah, nampak naik bas semua. Ali macam mana? Dia kalau biasanya orang selalu tanya macam apa perbezaan kan. Nak kata apa perbezaan tu susah sikit sebab kita tak pernah mengalami dekat di sekolah kan. Tak nak berbeza lah kan. Tak berbeza. Tetapi bila tengok orang lain pun kadang-kadang rasa juga macam macam mana, terfikir macam mana orang lain bersekolah kan. Pengalaman mereka sudah tentu berbeza apa semua. Tetapi alhamdulillah bagi saya situasi macam mana kita bersekolah tu bergantung pada masing-masing. Jadi untuk saya rasa bersekolah di rumah ni sangat sesuai untuk diri saya sebab banyak saya boleh dapat juga pengalaman-pengalaman yang tidak dapat diperoleh dari sekolah. Contohnya dulu arwah ayah giat dalam aktiviti berdakwah. So selalu pergi program di masjid, di bawah pejabat agama dan sebagainya. Jadi walaupun program-program tersebut tidak dibuat pada hujung minggu, mana pada hari-hari kerja, saya masih boleh ikut sebab saya tak ada jadual sekolah. Maksudnya saya tak terikat pada jadual sekolah. Jadi itu saya jadikan sebagai seolah-olah kurikulum lah kalau di sekolah. Maknanya saya dapat pengalaman hands on seperti tolong antara ini tolong dalam kerja-kerja dakwah tu sendiri. Dulu bila arwah ayah selalu buat research, saya pun dan adik-adik semua pun selalu terlibat langsung. Jadi kami banyak dapat pengalaman seperti itu yang kalau kita di sekolah walaupun dapat pengalaman-pengalaman lain tetapi pengalaman sebegitu susah sikit sebab kita terikat dengan jadual sekolah. Jadi kita hanya boleh buat musim cuti saja. Masa mula-mula melakukan aktiviti-aktiviti ikut arwah ayah tu umur berapa masa tu Ali? Yang pertama saya ingat pada tahun 2007. Masa tu saya umur 4 tahun. 4 tahun. Masa tu saya ingat. Tengok je lah masa tu, tengok lah macam mana. Masa tu satu program di Universiti Malaya kalau tak silap saya. Ustaz Allahyarham Ustaz Uthman Al-Muhammadi sedang bagi ceramah dan saya tukang tekan slide dia. Bila dia kata next, saya tekan next. Masya-Allah, khidmat lagi. Jadi itu pengalaman pertama saya lah. Besar, pengalaman pertama yang sangat besar sebenarnya. Masya-Allah, berdamping dengan orang yang besar, yang hebat, ulama besar juga tu, masya-Allah. Jadi itu yang pertama. Maksudnya lepas tu memang ikutlah selalu ikut. Adakah itu membantu juga sebenarnya? Kalau Ali sendiri lihatlah kan, maknanya menyediakan Ali sebagaimana Ali hari ni. Yalah, sebab kita berdepan dengan orang, nak berbincang, nak bercakap dengan orang, skill tu. Adakah dia membantu Ali? Bagi saya memang boleh nampak lah benda tu banyak memberi benefit pada diri saya sebab saya dapat berdepan dengan orang-orang di luar, orang-orang bukan sahaja rakan sebaya tetapi yang dewasa-dewasa dan dapat mengalami satu environment yang sangat realistik. Maknanya sebab saya bukan berada di dalam satu, contohnya macam kalau di sekolah biasa kita akan ada satu environment yang dicipta khas untuk pelajar mengetahui macam mana nanti kita akan menghadapi di dunia. Ni saya dah menghadapi dunia sebenar tu. Hands on terus dalam dunia sebenar. Jadi macam antaranya 2012 dulu saya pernah lagi terlibat langsung dalam program dakwah ni sebagai tolong usher tetamu program masa tu di PWTC. Memang ramai tetamu beribu lah. Tolong bawa ke tempat pendaftaran. Jadi di situ dapat interaction dengan orang-orang dewasa
dan dapat tahu macam mana untuk bergaul dengan orang lain maknanya. Jadi bila contohnya selepas arwah ayah meninggal pada tahun 2018, bila kami keluarga tak ada pendapatan, so perlu banyak pergi minta bantuan dan sebagainya lah. So masa tu saya dapat pergi ke pejabat-pejabat, dan sampai ke bila saya masuk universiti pun selalu kena pergi pejabat-pejabat untuk mohon bantuan, dan saya boleh berunding, bukan sahaja maknanya bercakap, tapi juga berunding dengan pegawai-pegawai pejabat. Dan saya rasa pengalaman tu memang saya tak akan dapat kalau tak ada pengalaman sebelumnya. Betul. Dan kembali kepada homeschooling tadi kan, kat rumah mana ibu mengajar, ada ikut subjek ke macam mana, ke ada syllabus ke? Roughly ikut berdasarkan syllabus sekolah lah. Maksudnya saya belajar dulu KBSM, dan kami akan ikutlah textbook tu. Tetapi cara teknik mengajar tu tidak semestinya. Macam dulu ibu mengajar algebra pada usia yang sangat awal. Sebab cara yang ibu letakkan tu, algebra menjadi sangat mudah untuk kami. So tak perlu ikut materi matematik lah ni kiranya. Sebab ibu pun memang sangat elok dalam matematik. So dia nak ajar tu sangat mudah. So memang boleh, bila boleh dapat faham awal, untuk nak buat banyak kerja-kerja matematik lepas tu memang mudah lah. Sebab dah mulakan dengan susah. Algebra mulakan dengan algebra macam tu kan. Maksudnya memang dimulakan dengan yang sukar, jadinya kemudian yang lain menjadi mudah lah kan. Jadinya semua subjek memang ibu yang ajar. Semua kecuali Quran sajalah. Quran ada Ustaz Fikri datang di rumah. Dia tolong ajarlah kami satu hari berarti. Maknanya setiap hari jugalah. Dalam seminggu tu beberapa kali lah dulu. Ya. Dia satu lagi, tak tahulah, saya sebagai seorang ibu kan, dia satu lagi masalah, satu lagi cabaran dia bila nak mengajar anak adalah, satu, bolehkah anak ni pandai kan saya ajar. Keduanya, saya akan perasa macam anak akan manja. Kalau belajar dengan mak ni dia tak berapa nak, sebab dia manja kan dengan mak, tak nak kena marah, tak boleh nak marah. Jadinya tak menjadi. Macam mak sendiri, tak tahulah, saya tanya ni sebab anak kepada ibu yang mendidik dari sudut homeschooling, macam mana disiplin ibu ketika mengajar? Ibu very strict. Sebab memang dari dulu, dari kecil pun, walaupun saya ni bongsu yang selalu kakak selalu komplain sebab semua kakak-kakak lah atas. Kakak-kakak semua kat atas selalu komplain sebab selalu dimanjakan. Tetapi masih sangat strict. Macam saya pun antara yang saya buat sambil belajar tu menulis di blog saya. Oh, menulis. Saya skill lah menulis ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Asalnya saya menulis bahasa Inggeris, tetapi bila saya dalam lebih kurang 5-4 tahun lepas lah saya nak mulakan penulisan bahasa Melayu, sebab saya tengok kita sudah ada banyak di seluruh dunia bahan-bahan penulisan dalam bahasa Inggeris. Jadi kita kekurangan bahan penulisan bahasa Melayu. Jadi saya sendiri pun sebagai orang Melayu tak banyak menulis dalam bahasa Melayu. So saya pun mula menulis bahasa Melayu. Dan alhamdulillah sekarang ni pun saya dah menulis di Akhbar Utusan setiap minggu. Ada satu kolom sendiri. Nama kolom pojok tu? Diary Remaja. Diary Remaja. Setiap Sabtu. Jadi sekarang masih lagi publish? Masih lagi. Jadi anda boleh baca hasil tangan daripada Ali di Utusan, di pojok tersebut lah kan. Kena cari sebab sangat bernas sebenarnya. Ada 2-3 juga yang saya dah ditunjukkan. Jadi Masya Allah, memiliki idea-idea yang bernas, memiliki inisiatif. Saya suka bila Ali kata Ali kemudiannya ada inisiatif tulis di blog dan sebagainya. Itu bukannya boleh datang sendiri. Dia kena datang daripada cara bagaimana tabiat itu dipupuk daripada kecil. Dan insyaAllah nanti kita akan kongsikan macam mana sebenarnya kita nak membangunkan ini. Skill-skill dalam diri anak remaja yang belum remaja, tapi kita nak bentuk supaya nanti remajanya mereka memiliki skill-skill ini yang ada keberdikarian. Berdikari perkataan tu. Tapi macam itulah kan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك كما عشت والشوق بي أهوى حبيب النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك بالغ العلا بكمالي كاشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي
لحنا بكل الشفاء هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء بالغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفاض شوقي له وحل في أضلعي لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وفاض شوقي له وحل في أضلعي ملكت قلبي فداك وأنرت دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى بالغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بالغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. Mereka punya visi dalam pelbagai sisi. Galilah emas dalam diri melalui darah 3 Nabi. Mereka berpersonaliti penuh potensi. Und ja, ich danke euch allen für IQ. Mereka kompetitif dan berpendirian tinggi. Pegangan adalah tanya agama. Mereka ada kelebihan dan maju Apa yang saya boleh hadapan. bagi balik? Maksudnya takkan saya nak belajar bahasa Korea untuk faham drama saja. Mereka punya suara penuh semangat wajar. Selagi mana ada semangat untuk belajar, teruskan. Suara anak muda pelapis bangsa, penentu hala tuju negara. Dalam Khabar Orang Muda diekspresi bersama Nur Hayati Paradi setiap Rabu 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kalau kita betul-betul seorang sahabat yang baik dalam konteks harta ni, kalau kita ada sesuatu, kita akan beri dia lebih berbanding dengan keperluan kita. Itu kira level tinggi. Kita rasa untuk kita boleh cari lain. Tapi kalau sekadar ada RM10, kau ambil dah RM5, aku RM5. Itu dah kira bagus dah. Yang paling rendah kalau ada RM10, bagi dia RM2 dah. Dan kau RM2 dah. Masih memberi lagi. Jadi kita tengoklah level kita di mana dan hak yang kita berikan kepada saudara kita yang mana. Begitu juga bercakap tentang hal-hal akhlakiah. Misalnya, apa-apa sahaja keperluan sahabat tu kita cepat mendahulukan dia. Kalau dia ada masalah, kita orang yang pertama yang akan datang kepada dia. Kemudian kalau tentang keburukan dan aib dia, kita tidak cepat untuk membuka. Yang itu kita diamkan. Itu lebih baik. Tegur tu satu hal lain, masih kena tegur, tetapi kita tak memburuk-burukkan dia di hadapan orang ramai. Dan hal-hal yang dia sukai pula kita bicarakan. Ini sahabat apa kalau asyik nak mengutuk-ngutuk, asyik memburukkan orang tu. Dan apa sahaja keterlanjuran dan kesalahannya, kita akan cepat-cepat maafkan. Dan kita akan sentiasa pula mendoakan sahabat kita itu, sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal. Dan kita akan ringankan beban dia setiap masa. Datuk AC dah siap nak beraya? Mestilah dah Puan Ella. Sofa gaya mewah baru meriah nak raya. Rayakan sebulan Apa lagi? Dapatkan sofa Ella Furniture. dan berpeluang untuk beraya dengan Datuk AC dan Ella Furniture di rumah anda. Boleh. Kita ambil selfie raya sekali, okey? Dapatkan sofa Ella Furniture di ellafurniture.com.my atau FB Ella Furniture Malaysia. Selamat Hari Raya dari kami di Ella Furniture. Balik kampung tu hati-hati tau. Irfan, macam mana dengan persiapan masuk pertandingan VIP itu? Oh ya, sempat lagi kan nak hantar penyertaan. Sempat, kan 31 Julai 2023 tarikh tutup penyertaan. Oh, kalau macam tu jangan buang masa. Jom pilih tema. Saya nak berlakon tau. Boleh ya? Boleh, awak jadi mak. Alah, saya nak jadi heroin. Sejak ke
Kefahaman Islam Malaysia, IKIM sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video pendek Kefahaman Islam untuk penuntut IPT. Hantarkan karya anda sebelum atau pada 31 Julai 2023. Juara bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM15,000. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan 0362046320 atau 0362046322. Cikgu, saya baik dulu ya. Okey, hati-hati melintas ya. Ingat, berdiri di atas kaki 5 jalan dan lihat kanan, lihat kiri dan lihat kanan sekali lagi sebelum melintas. Sekiranya terdapat jejantas, gunakan jejantas untuk melintas. Undur ke belakang 1 meter apabila melihat kenderaan besar seperti lori, bas dan trailer. Ikut arahan trafik warden jika ada. Akhir sekali, pastikan tiada kenderaan dan melintaslah dengan selamat. Melaka 89.5. زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة
عشنا